Sistem mekanikal. Sistem mekanikal bermaksud pengendalian kuasa atau tenaga bagi melengkapkan sesuatu tugas yang melibatkan daya dan gerakan. Sistem mekanikal mampu menjimatkan tenaga manusia secara tidak langsung. 5 jenis sistem mekanikal. Pertama, gear, takal dan tali sawat, tuas, pneumatik, hidrolik. Gear adalah satu roda bulat yang bergigi di lingkarannya. Kombinasi dua atau lebih gear mampu mengawal kelajuan, meninggi atau merendahkan daya atau menukar arah gerakan mesin. Jenis-jenis gear, pertama gear taji, gear helix, gear sarong, gear belitan, gear rak dan pinan. Gear taji mempunyai dua jenis gear yang dipasang secara selari, bersilang, atau bersudut untuk menghasilkan gerakan. Contohnya, mesin basuh, gear helix. Digunakan dalam mesin yang memerlukan mekanisme kelajuan tinggi seperti dalam kotak gear kereta untuk menukar head kelajuan. Gear ini juga dihaskan untuk mengurangkan bunyi bising dan ia lebih licin berbanding gear taji. Gear serong digunakan untuk memutarkan aci yang dipasang pada sudut 90 derajat antara satu sama lain. Contohnya, mesin pengadun elektrik. Gear belitan berbentuk sebatang aci bergigi yang bersirat dengan gear yang berbentuk bulat. Ia juga digunakan untuk memindahkan daya putaran aci, mengurangkan kelajuan mesin dan menukarkan pergerakan lurus kepada membulat. Contoh, sepana bulih laras, gear rak dan pinan. Digunakan untuk menukarkan gerakan putaran atau sebaliknya dan banyak digunakan pada seteran kereta. Takal dan tali sawat terdiri daripada dua roda berlurah yang dipasang pada komponen aci dan dihubungkan dengan tali sawat. Apabila takal pemacu berputar, maka takal dipacu bertukar mengikut arah putaran yang sama kecuali tali sawat disongsangkan. Tuas ialah sistem ringkas yang boleh membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Tuas terdiri daripada suatu batang tuas tegar yang dapat bergerak bebas pada satu titik tetap. 3 bahagian dalam sistem tuas. Fulcrum merupakan titik sokongan tetap. Beban yang merupakan berat objek yang bertindak ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti. Daya yang bertindak untuk mengangkat atau mengaluhkan. Beban. Pengelosan tuas. Pertama, tuas kelas pertama beban fulcrum daya. Tuas kelas kedua fulcrum beban daya. Tuas kelas ketiga fulcrum daya beban. Pneumatik. Pneu merupakan perkataan yang berasal daripada Grek yang bermaksud angin, manakala matik pula merujuk kepada kuasa. Oleh itu, sistem pneumatik boleh ditafsirkan sebagai sistem yang digerakkan oleh kuasa angin atau udara termampat. Contoh, tayar, peralatan pembedahan dan mesin memproses makanan. Pemampat udara, pengering udara, penerima udara, penggerak, injap kawalan arah, unit servis, hos pneumatik, injap kawalan aliran. Pemampat udara berfungsi untuk mengumpulkan udara dan mempatkannya dari tekanan udara kasa kepada tekanan tertentu. Contohnya proses menyembur kat. Pengering udara berfungsi untuk mengeringkan udara yang telah dimampatkan daripada uap air sebelum udara dihantar ke sistem. Penerima udara berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dimampat dan dikeringkan sebelum dihantar ke sistem. Penerima udara juga dikenali sebagai tabung udara. Penggerak merupakan komponen terakhir yang terdapat dalam sistem ini. Berfungsi untuk melakukan kerja sebagaimana yang telah dikehendaki. Terdapat pelbagai jenis penggerak seperti penggerak dui tindakan dan penggerak tindakan tunggal. Injap kawalan arah berfungsi untuk mengawal arah gerakan penggerak. Unit servis terdiri daripada 3 komponen yaitu pengatur tekanan, tolok tekanan, dan pelincir. Berfungsi mengawal tekanan dan melancarkan pergerakan udara sebelum dihantar ke sistem. Hos pneumatik. Hos pneumatik berfungsi untuk menyalurkan udara daripada pemampat kepada keseluruhan komponen. Injap kawalan aliran berfungsi untuk mengawal kadar aliran udara yang masuk ke penggerak. Hidrolik digunakan dalam industri otomobil seperti sistem stering kuasa, sistem brak, dan sebagainya. Sistem tersebut juga menggunakan cecair atau bendalir sebagai medium penghantaran kuasa. Bendalir yang digunakan adalah minyak berfungsi sebagai bahan penggerak komponen atau silinder. Komponen-komponen asas sistem hidrolik, pump gear, pump empar, injap kawalan arah hidrolik, silinder hidrolik, hos hidrolik. Sistem elektronik.
Sistem elektronik merupakan gabungan daripada beberapa komponen yang dipasang untuk tujuan mengawal operasi atau pergerakan sesuatu produk. Pada kebiasaannya, sistem elektronik ini menggunakan bekalan kuasa arus terus (AT) dan beroperasi dengan arus yang rendah. Komponen yang terdapat dalam sistem kawalan ini adalah Swiss. Terdapat 4 jenis Swiss, iaitu Swiss Hard, Swiss SPDT, Swiss Pisau dan Swiss Glongsor. Perintang merupakan komponen pasif yang digunakan untuk mengawal dan menguatkan aliran arus elektrik yang mengalir melaluinya. Perintang tetap nilai rintangan tidak dapat diubah, terdiri daripada 2 jenis, iaitu karbon dan tanah liat, berlilif dawai, nikrom dan mangan. Diode merupakan komponen elektronik aktif yang diperbuat daripada bahan semikonduktor yang berfungsi hanya membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya dalam satu arah saja. Terdapat 2 jenis diode. 1. Anod positif, 2. Katod negatif. Transistor. 1. Transistor digunakan dalam gitar untuk meninggikan arus, voltan, kuasa dan berfungsi sebagai switch. 2. Transistor diperbuat daripada bahan semikonduktor separa pengalir seperti silikon dan germanium. 3. Transistor banyak digunakan dalam radio, televisyen dan komputer. 4. Transistor mempunyai 3 terminal, iaitu terminal pemancar B atau emitter, terminal pemungut C atau kolektor, terminal tapak B atau base. 5. Terdapat 2 jenis transistor, iaitu transistor jenis NPN dan PNP. Pemuat dikenali sebagai kapasitor, merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan cas elektrik. Pemuat juga boleh menyahcaskan semula cas tersebut apabila hendak digunakan. Terdapat 2 jenis pemuat. 1. Pemuat berkutub. 2. Pemuat tidak berkutub. Buzzer. 1. Buzzer ialah komponen yang merupakan gelombang elektrik ke gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. 2. Buzzer berkuasa rendah dan memerlukan arus elektrik yang rendah. Pembas selalu digunakan untuk mengeluarkan isyarat bunyi penggerak. 3. Terdapat 2 jenis pembas yang biasa digunakan, iaitu buzzer piezo dan buzzer elektromagnet. Sistem elektrik. Sistem elektrik adalah satu tenaga yang terhasil daripada pergerakan elektron dalam pengalir. Ia terdapat 2 bentuk, iaitu arus terus dan arus ulang alik. Elektrik digunakan untuk menghasilkan cahaya dan lain-lain. Geganti ialah komponen elektrik yang mempunyai satu gulungan untuk mengawal switch supaya boleh berkeadaan terbuka dan tertutup. Jenis-jenis geganti. Geganti kutub tunggal satu arah mempunyai 4 terminal. Terminal 1 dan 3 ialah tamatan gegelung. Terminal 2 dan 4 ialah tamatan sesentuh lazim terbuka. B. Geganti kutub tunggal 2 arah mempunyai 5 terminal. Terminal bernombor 1 dan 3 ialah tamatan gegelung. Terminal 2 common. Tamatan sesentuh lazim terbuka ialah terminal 4. Tamatan sesentuh lazim tertutup ialah terminal 5. Transformer ialah alat pegun yang berfungsi untuk menaik atau menurunkan voltan pada frekuensi yang sama kepada litar yang lain. Jenis-jenis transformer injak naik. Transformer injak naik ialah transformer yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer dan berfungsi sebagai penaik voltan. Motor elektrik berfungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Ia terbahagi kepada 2 jenis, iaitu motor arus ulang alik dan motor arus terus. Motor arus ulang alik. Motor AU terdiri daripada motor AU fasa tunggal dan motor AU 3 fasa. Motor AU fasa tunggal menggunakan bekalan 240 volten dan 3 fasa menggunakan bekalan 415 volten. Motor AU 3 fasa laziman digunakan dalam sektor industri. Motor arus terus AT. Motor arus terus menggunakan bekalan kuasa dan arus terus. Menggunakan 2 dawai, iaitu positif dan negatif. Dawai tidak boleh terbalik antara satu sama lain. Solenoid mempunyai besi pengalir yang panjang berbentuk seperti silinder yang bertindak sebagai alat elektromagnet. Digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Digunakan untuk menukarkan elektrik kepada tenaga mekanikal. Injap yang dipasang di hujung pengalir dapat bergerak. Pergerakan ini digunakan untuk mengunci pintu kereta dan sebagainya.